Kota Tinggi, indah pada nama, indah pada rupa. Menyusuri perjalanan ke Kota Tinggi, umpama menerokai khazanah sejarah yang sentiasa mekar meniti zaman. Memakan masa kira-kira 45 minit perjalanan dari Bandar Johor Bahru, Kota Tinggi merupakan sebuah daerah yang telah mengukir nama besar, mewarnai sejarah Kesultanan Melayu Johor. Berpenduduk seramai 200,000 orang dengan luasan 348,95 hektar, Kota Tinggi amat terkenal dengan peristiwa bersejarah, mitos dan mistik, termasuk mengenai kejadian tragis pembunuhan Sultan Mahmud Shah II. Di tebing Sungai Johor, iaitu cuma 1 kilometer jarak dari bandar Kota Tinggi, terletaknya kampung makam yang memahatkan 1001 peristiwa dan tinggalan sejarah. Faktor utama penamaan kampung makam difahamkan ada kaitan dengan jumlah makam yang banyak dalam kampung tersebut. Makam-makam itu pula terdiri daripada makam sultan dan pembesar-pembesar. Turut disemadikan di sini ialah Sultan Mahmud Shah II. Kompleks makam baginda dikenali sebagai makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang dibina bersebelahan dengan Masjid Jamek Kampung Makam. Menurut seorang penduduk di sini, kompleks makam ini berada di bawah pengawasan Tengku Mahkota Johor. Makam Sultan ni, masjid dia di bawah naungan Sultan Johor. Waktu tu ialah Sultan Johor memang ambil berat lah tentang pertama kebersihan, segala-galanya memanglah dia ambil berat. Dari segi kecantikan dia, hiasan dia, berbagai-bagai lah benda ni. Kebersihan dia tu memanglah dia ambil titik berat sangat. Dia memang datang selalulah, setahun sampai 2 kali. Selain makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Kota Tinggi turut menempatkan sebuah muzium yang mempunyai daya tarikan tersendiri kepada para pelancong, khususnya pengkaji sejarah. Terdapat kepercayaan yang mengatakan bahawa dulunya tapak muzium ini merupakan kebun nangka milik Sultan Mahmud Shah II. Muzium Kota Tinggi ini terbahagi kepada 6 segmen.
yang mana setiap satunya memaparkan peristiwa bersejarah pada zaman Kesultanan Melayu Johor dari dahulu hingga sekarang. Antara yang menarik dipamerkan adalah mengenai zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah II. Menurut fakta, Sultan Mahmud Shah II telah diputerakan pada tahun 1675 di Riau. Selepas pengangkatan ayahanda baginda Sultan Ibrahim Shah, Sultan Mahmud Shah II telah ditabalkan menjadi sultan meskipun pada ketika baginda baru berusia 10 tahun. Oleh kerana masih kecil, kuasa sultan pada ketika itu dipangku oleh Laksamana Tun Abdul Jamil. Sultan Mahmud Shah II merupakan waris keturunan terakhir Sultan Mahmud Shah Melaka. Menurut ceritanya, Sultan Mahmud Shah dikatakan telah berkahwin dengan Puteri Bunian. Maka, atas dasar itu, baginda enggan berkahwin dengan wanita di alam nyata, menyebabkan baginda tidak mempunyai zuriat untuk menyambung keturunannya. Sultan Mahmud Shah mangkat pada usia yang sangat muda, iaitu ketika berusia 24 tahun akibat dibunuh oleh Laksamana Bentan pada hari Jumaat dalam bulan Ogos tahun 1699. Dengan kemangkatan baginda, maka berakhirlah keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Namun, kisah kemangkatan Sultan Mahmud Shah masih menjadi sebutan sehingga ke hari ini. Kira-kira 15 minit perjalanan dari Bandar Kota Tinggi, terdapat sebuah kampung dikenali sebagai Kampung Kelantan. Berkedudukan di pesisiran Sungai Johor, asal-usul kampung ini diceritakan adalah daripada sebidang tanah yang dikurniakan Sultan Mahmud Shah kepada Panglima Laut Baginda, iaitu Megat Seri Rama atau Laksamana Bentan. Atas faktor tersebut, Kampung Kelantan hari ini menjadi tempat bersemadinya makam Megat Seri Rama bersama pusara isteri dan anaknya yang mati dibunuh atas titah Sultan Mahmud Shah II. Laksamana Bentan atau nama sebenarnya Megat Seri Rama merupakan panglima laut yang berbakti pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah II. Beliau digelar Laksamana Bentan kerana berketurunan Bentan. Beliau merupakan seorang pembesar yang sangat taat dengan perintah Sultan. Malangnya, Sultan tidak menghargai jasa dan ketaatan beliau apabila membunuh isteri dan anaknya ketika beliau sedang bersabung nyawa mempertahankan Kota Tinggi daripada serangan musuh. Oleh kerana dendam yang membara terhadap Sultan, Laksamana Bentan bertindak nekat menikam Sultan Mahmud menggunakan kerisnya. Laksamana Bentan menemui ajalnya sejurus selepas Sultan Mahmud Shah akibat ditikam balas oleh baginda. Bintan ataupun nama sebenarnya Megat Seri Rama ini memang berasal daripada Kepulauan Bintan. Cerita dia mengisahkan memang keturunan Bintan ni adalah orang-orang yang taat setia kepada Sultan Johor pada ketika dahulu, pada suatu masa ketika dahulu. Memang Sultan pun mempercayai pada orang Bintan ni, dan lebih-lebih lagi kepada mereka yang pandai bermain senjata. Kebanyakan hulu-balang pada zaman pemerintahan Sultan Johor ni dulu adalah kebanyakan pada rakyat Bintan. Jadi di antara mereka ni, Megat Seri Rama lah orang yang paling dipercayai, orang yang paling handal lah yang bermain senjata. Jadi maka Sultan Ibrahim Shah pun ayahanda kepada Sultan Mahmud Shah ni telah melantik beberapa orang daripada Bintan untuk menjadi kru-balang. Seterusnya sampailah ke bila Sultan Mahmud Shah II ni menaiki tahta sebagai Sultan Johor yang ke-10, maka dia pun melantik salah seorang daripada Keturunan Bintan, iaitu Laksamana Megat Seri Rama sebagai kru-balang, dan dilantik terus menjadi Laksamana. Oleh kerana beliau, iaitu Laksamana Bintan ni,
lebih mahir bermain senjata dalam ilmu persilatan ni daripada yang lain. Itu yang mengakibatkan Tuan Meja Ali ni cemburu dengan Laksamana Bintan. Kisah sedih dan malang ini dikatakan terjadi sewaktu pemerintahan Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1699. Laksamana yang berkhidmat kepada baginda ketika itu ialah Megat Seri Rama yang berketurunan Bentan dan bergelar Laksamana Bentan. Pada masa itu, berlaku huru-hara di muara Sungai Johor antara keganasan tentera musuh dan Lanun. Setiap kapal dagang yang berlayar menuju ke Kota Tinggi diserang dan disamun. Serangan juga dilakukan ke atas kapal-kapal yang ingin meninggalkan muara Sungai Johor. Kesan keganasan Lanun ini menyebabkan perdagangan di Kota Tinggi terjejas teruk. Sultan menitahkan supaya Laksamana Bentan menghapuskan lanun-lanun tersebut. Beliau akur terhadap arahan itu walaupun berasa begitu berat hati hendak meninggalkan isterinya Wan Anum yang sedang mengandung anak mereka yang sulung. Sepeninggalan suaminya, Wan Anum mengidam hendak makan nangka. Beliau meminta pembantunya mencari nangka masak di merata tempat tetapi gagal. Pada suatu hari, ketika sedang berehat, Wan Anum tercium bau nangka masak. Kemudian, beliau ternampak seorang hulubalang istana sedang memikul sebiji buah nangka menuju ke istana. Wan Anum meminta seulas nangka itu, tetapi permintaannya ditolak kerana nangka itu adalah buah pertama daripada pokok yang ditanam sendiri oleh Sultan. Setelah dipujuk rayu, akhirnya hulubalang itu menebuk nangka kepunyaan Sultan itu. Dia mengambilnya seulas dan diberi kepada Wan Anum. Kulit nangka yang dipotong itu ditampal semula. Kemudian beliau pun terus ke istana untuk mempersembahkan nangka itu kepada Sultan. Di istana, Sultan menitahkan agar buah nangka itu dibelah. Setelah dibelah, baginda melihat kesan tebukan pada buah nangka. Baginda amat murka, lalu menyuruh hulubalang itu menceritakan perihal yang sebenarnya. Hulubalang itu mengaku telah memberi seulas nangka itu kepada Wan Anum atas rasa belas kasihan. Beliau juga menjelaskan jika seseorang perempuan itu mengidam, berarti anak di dalam kandungannya itulah yang ingin makan makanan itu. Sultan Mahmud Shah yang masih bujang itu tidak faham erti mengidam dan ingin melihat sendiri kebenaran dakwaan itu. Baginda memerintahkan supaya perut Wan Anum dibelah sebagai hukuman kerana mengambil buah nangka baginda. Bendahara merayu agar hukuman itu tidak dijalankan kerana terlalu kejam, namun Sultan tidak mengendahkan rayuan tersebut. Hukuman dijalankan dan dengan takdir Allah, baginda dapat melihat bayi dalam kandungan Wan Anum sedang memakan nangka itu. Baginda berasa amat kesal tetapi telah terlewat. Baginda meminta semua yang berada di situ merahsiakan perkara itu dan ancaman bunuh akan dikenakan kepada sesiapa yang engkar. Tidak lama kemudian, Laksamana Bentan pulang membawa kemenangan. Beliau disambut oleh Sultan Mahmud, pembesar-pembesar serta rakyat jelata. Beliau mencari-cari kelibat isterinya di celah-celah orang ramai itu, tetapi tidak kelihatan. Beliau menduga tentu isterinya sudah melahirkan anak sulung mereka dan sedang menjaga bayi itu di rumah. Namun, seorang pembesar menghampirinya dan mengkhabarkan bahawa isterinya telah meninggal dunia sewaktu melahirkan bayi. Bayi yang dilahirkan itu juga turut meninggal dunia. Laksamana Bentan tidak dapat mengawal perasaan lalu menangis. Mulai saat itu, fikiran Laksamana Bentan terganggu.
beliau berjalan-jalan serata kampung tanpa mengira waktu. Suatu senja, ketika Laksamana Bentan merayau-rayau, hujan turun dengan lebat. Beliau lalu berlindung di tepi rumah seorang pembesar. Kebetulan, beliau terdengar penghuni rumah itu sedang bercakap-cakap tentang keganjilannya dan menyatakan simpati atas hukuman kejam yang dijatuhkan ke atas Tuan Anum. Kini, rahsia sebenar telah terbongkar. Sejak itu, Laksamana Bentan menyimpan dendam dan ingin menuntut bela atas kematian isteri dan anaknya, lantas merangka-rangka hari perhitungan. Maka, pada suatu hari Jumaat dalam tahun 1699, Laksamana Bentan tercegat menanti Sultan yang sedang dijulang untuk ke masjid. Namun, Sultan dan pembesar yang berada di situ tidak mensyaki apa-apa. Setelah hampir, Laksamana Bentan terus menikam Sultan. Sultan segera mencabut kerisnya dan melempar ke arah Laksamana Bentan. Bentan bersumpah 7 keturunan Bentan yang menjaga kaki ke Kota Tinggi akan muntah darah. Keris itu tertusuk pada ibu jari kaki beliau, lantas menyebabkan ajalnya. Peristiwa kemangkatan Sultan Mahmud Shah II telah memberi suatu tamparan hebat kepada rakyat jelata amnya dan masyarakat setempat khususnya. Pelbagai spekulasi yang muncul dari hari ke hari. Antara yang difaktakan adalah mengenai sumpahan Sultan Mahmud Shah, di mana sebelum baginda menghembuskan nafas terakhir akibat ditikam oleh Laksamana Bentan, baginda sempat bertitah bahawa 7 keturunan Bentan yang menjejakkan kaki ke Kota Tinggi akan muntah darah. Hal ini diperakui oleh kurator Muzium Kota Tinggi dan penduduk Kota Tinggi sendiri. Di samping itu, terdapat juga sumber yang mengatakan sumpahan Sultan turut terkena kepada Sungai Johor, lantas menyebabkan sungai itu hanya mudik ke hulu dan ke hilir tanpa penghujung dan sering mengakibatkan banjir besar di Kota Tinggi. Malah, terdapat juga pendapat lain yang lebih misteri. Cerita tentang makam Sultan Mahmud, makam di Julang. Selama ini kita dengar ada banyak cerita tentang misteri ni lah. Antaranya cerita muntah darah ni dah biasa cerita. Antaranya kalau setakat ini yang orang Kota Tinggi biasa dengar cerita kalau dulu muntah darah, tapi istilah sekarang ini dah bertukar. Ada tu kadang cuma pening-pening sahaja. Tapi ada satu peristiwa itu, orang datang satu bas, dia melintas saja Sungai Johor di bandar Kota Tinggi pun dia dah mula rasa tak selesa. Sampai dalam kawasan makam, dia pengsan. Jadi orang kampung bantu dia untuk naik bot menyeberang sungai melalui Kampung Tembio, dia balik semula ke Johor Bahru. Itu satu peristiwa dah. Kemudian satu lagi peristiwa, saya ada bertemu dengan dia mendakwa diri dia sebagai Pak Usop. Pak Usop ni dia kata dia waris kepada Laksamana Bentan lah. Jadi dia sekarang ini dah meninggal dunia, tapi dia pun ada mewarisi senjata. Dan dia pernah bercerita bahawa dia pernah pergi ke makam Laksamana Bentan. Niat dia ingat sumpah tu dah habis. Jadi dia pergi ke makam Laksamana Bentan. Sampai sana dia pun tak boleh pijak kawasan. Sampai ke satu tahap dia terpaksa keluar dari bandar Kota Tinggi, terus pergi ke Mersing. Begitu juga semasa dia nak ke makam Sultan Mahmud. Jadi di situ kita lihat bahawa cerita-cerita lisan, ini semua cerita-cerita lisan saja sebenarnya, dan dibawa dari mulut ke mulut. Kita tahu bahawa benda ini, perkara ini, sumpahan itu betul atau tidak. Kalau nak kirakan peristiwa itu tahun 1699. Sekarang ini sudah, peristiwa itu semua berlaku sebelum tahun 1990. Dan Kota Tinggi pun sebenarnya, saya sendiri duduk di sini, saya dapat lihat, kalau nak kata ada betulnya, Kota Tinggi memang mula membangun selepas tahun 90-an.
Jadi cerita sumpahan Sultan Mahmud terhadap keturunan Laksamana Bentan ni kita boleh terima dan apa kata orang sebagai satu mitos, satu legenda sajalah. Begitu. Terima kasih. Makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang terletak di Kampung Makam kini merupakan antara destinasi pelancongan yang terkenal di daerah Kota Tinggi. Ia dikunjungi oleh ramai pelancong, terutama para sejarawan yang berminat membuat kajian tentang Sultan Mahmud Shah II. Selain makam baginda, kompleks makam ini turut menempatkan 14 buah makam yang lain, namun kebanyakan daripada makam itu tidak diketahui pemiliknya. Di samping itu, terdapat juga makam kucing bertanduk yang dipercayai pada hayatnya merupakan kucing kesayangan Sultan Mahmud Shah II. Kucing bertanduk. Cerita kucing bertanduk ni cerita masyarakat zaman dahulu mengatakan yang kampung makam ni adalah satu kampung air, tinggi air. Jadi kampung tu rumah dia, semua rumah berdekatan tepi sungai ada rumah. Jadi kucing ni dia sentiasa berjalan meniti daripada bumbung ke atas bumbung. Jadi satu masa tu kucing ni, iaitu kucing kesayangan Sultan, dia sentiasa berjalan lah daripada kampung ni, makna kampung makam ni dia sampai ke Tok Sengat, jauh kampung. Makna sungai ni semua ada rumah sejarah lama. Jadi kucing ni rang-rang sampai dia mati. Dia mati jatuh, baru dia orang perasan kucing tu ada tanduk. Sultan Mahmud Shah II atau Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni, satu peristiwa yang saya alami sendirilah. Saya membantu kru sebuah stesen televisyen. Penulis skrip itu saya lihat semasa di makam Sultan Mahmud dia mencatat sesuatu. Dan dia begitu berminat dengan makam itu, difahamkan bahawa dia ni ada niat yang kurang baik. Jadi pada malamnya, pada esok paginya dia didapati hilang. Kerja dia tak dapat diteruskan. Selepas 3 minggu selepas dia pulih, selepas dia ditemui semula, selepas 2 hari hilang, kemudian saya menghubungi dia, tanya dia macam mana, apa peristiwanya. Dia kata dia tengok dalam dalam skrin video dia, kali terakhir dia sedar, dia last kali dia tengok makam Sultan Mahmud. Kita-kita dia terus hilang ingatan. Dia tak ingat mana dia pergi dan terus hilang. Dia ingat bila sampai dekat rumah dia di Selangor. Jadi situ pengajaran yang boleh kita ambil bahawa saya dapati makam Sultan Mahmud kita tak cakap sembarangan. Mengikut cerita masyarakat setempat, ketika banjir, kampung Kelantan termasuk makam Laksamana Bentan, isteri dan anaknya ditenggelami air setinggi 5.75 meter. Tetapi, atas kuasa Allah yang Maha Esa, selepas banjir surut, makam ketiga-tiganya bersih seperti tiada apa-apa yang berlaku berbanding kawasan sekitarnya yang hampir musnah. Bercerita tentang makam Laksamana Bentan yang tidak tenggelam ketika banjir, ada banyak versi cerita. Sejak saya tinggal di Kota Tinggi ataupun cerita-cerita daripada orang lama, orang tua-tua, semua orang cerita tentang makam ini tak tenggelam. Ada bercerita makamnya ternaik lah, ada bercerita airnya ke tepi lah, dan sebagainya. Tetapi kalau kita pergi ke tempat, ke makam itu sendiri, kita lihat tanahnya memang tinggi. Dan apa yang pengalaman saya sendiri pada kejadian banjir tahun 2006 dan 2007. Sebelum ini Kota Tinggi memang terkenal dengan banjir. Jadi tahun 48 banjir yang paling tertinggi sebelum 2007. Tahun 69, tahun 65 boleh dikatakan dahulu selalu banjir. Dan kejadian-kejadian banjir itu sebenarnya tidak melebihi 5 meter. Semua di bawah 3 meter. Kalau kita lihat kedudukan makam itu sebenarnya memang kalau di bawah 3 meter memang tak tenggelam. Jadi cerita-cerita selama ni bahawa makam itu tidak tenggelam sebenarnya tidak benar. Saya mempunyai pengalaman sendiri
melihat gambar banjir yang 2006, Disember 2006 itu, saya lihat makam itu memang dah ditenggelami air, tapi memang tidak hapus petulisannya. Tapi pada banjir 2007, di Januari 2007, saya pergi sendiri dan saya ambil gambar sendiri dan saya dapat lihat memang tenggelam habis. Cerita orang pergi makam nak dapatkan mohon doa itu, mohon, sebenarnya tak betul. Kali ini kepercayaan kita kena betulkan baliklah yang bahawa makam Laksamana Bentan itu tidak dikeramat. Tapi cerita-cerita yang berlaku sebelum itu kita anggap satu cerita mitos dan legenda saja, bahawa makam orang besar-besar ni ada keramatnya, itu saja. Kemudian ada juga cerita katanya selepas banjir makamnya bersih, tak ada sampah sarap. Bagi saya kedudukannya, posisi lokasi sungai tu, makam tu memang dekat dengan sungai. Jadi cuma yang kita boleh anggap istimewa, kenapa makam itu tidak runtuh, itu saja pada saya. Sehingga ke hari ini, masih ramai yang tidak mengetahui di sebalik kisah malang ini wujudnya seorang pembesar istana yang menjadi dalang kepada peristiwa pembunuhan Wan Anom. Rata-ratanya meletakkan seluruh kesalahan di atas bahu Sultan Mahmud Shah, lantas menganggap bahawa baginda seorang sultan yang amat kejam. Namun hakikatnya, Tun Bija Ali, salah seorang pembesar istana yang begitu akrab dengan Sultan Mahmud Shah, telah menghasut baginda sultan supaya membunuh Wan Anom tanpa menghiraukan nasihat para pembesar istana yang lain. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Pada fikiran Patih, isteri Laksamana Bentan ini cuba memperbodoh-bodohkan tuanku. Adakah patut dia mengatakan anak di dalam kandungannya itu yang mengidam hendak memakan buah nangka itu, sedangkan anak tersebut belum lahir lagi? Lagipun, Patih khawatir keputusan mengampunkan Cik Puan ini akan menjadi contoh yang buruk pada isteri para pembesar yang lain. Sebab suatu masa nanti mereka mungkin tidak akan takut-takut lagi untuk menerhaka. Sebab tuanku tidak akan menjatuhkan apa-apa hukuman. Wan Anom, iaitu isteri kepada Laksamana Bentan, yang belum sempat dititahkan oleh baginda tuanku tapi telah dijalankan oleh Sri Bija Diraja, iaitu Tun Ali, yang mengambil tindakan membelah perut Wan Anom. Dan peristiwa ini menjadi satu iktibar kepada kita bahawa Sultan pada ketika itu telah membiarkan pembesarnya bermerajalela. Dalam masa yang sama juga kita lihat struktur pemerintahan yang sebenarnya kalau ikutkan penasihat Sultan adalah bendahara, tetapi kita melihat pada ketika itu pembesar-pembesar lain yang seperti Sri Bija Diraja, sebab kita tahu Sri Bija Diraja ini adalah tukang hukum, maknanya orang yang berhak menjalankan hukuman, tapi dengan syarat atas titah Sultan. Ini Sultan belum sempat bertitah, beliau telah menjalankan hukuman tanpa usul periksa disebabkan seulas nangka. Peristiwa kemangkatan Sultan Mahmud Shah II tersimpul kemas dalam ingatan masyarakat kita dari generasi ke generasi. Membayangkan kisah baginda membunuh Wan Anom serta menyelami kisah bagaimana baginda dibunuh Laksamana Bentan seumpama membawa kita mengembara ke zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah II. Terbongkar sudah misteri, terungkai sudah siapa dalang yang sebenarnya di sebalik peristiwa berdarah itu. Hukuman kejam ke atas Wan Anom membuktikan fitnah itu sesungguhnya mengundang malapetaka. Namun, yang pergi tetap pergi. Segala iktibar daripada peristiwa ini wajar diteladani
supaya sejarah tidak akan berulang kembali. Kamu bagai taat. Beta bersumpah 7 keturunan Bentan yang menjaga kaki